Assalamualaikum, anda sedang menonton sekilas Fakta 16 Jun 2021 bersama dengan saya Nosha Mama Ami. Hishamuddin Hussein menggosok anggota parlimen memberi tumpuan kepada usaha kerajaan menangani wabak COVID-19 dan tidak merampas kestabilan politik sedia ada. Menteri Luar itu berkata ini kerana negara memerlukan kestabilan politik untuk menangani COVID-19. Menulis dalam blog peribadinya, ahli Parlimen Sembrong itu berkata, sekiranya berlaku perubahan dalam kerajaan, ia akan mempengaruhi pelan pemulihan negara. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin semalam mengumumkan pelan pemulihan 4 fasa agar rakyat dapat kembali kepada kehidupan biasa selepas pandemik COVID-19 berakhir. Muhyiddin juga berkata Parlimen boleh dibuka semula ketika Malaysia memasuki fasa ketiga pelan tersebut pada September atau Oktober. Dalam pada itu, Hishamuddin berkata anggota Parlimen tidak harus terus-menerus terjebak dalam real politik kerana krisis COVID-19 memerlukan penggubal undang-undang bekerjasama sebagai kolektif. Sementara itu, Ahmad Zaid Hamidi menempelak rancangan kerajaan bahawa Parlimen hanya boleh dibuka selepas negara memasuki fasa 3 pelan pemulihan negara. Presiden UMNO itu turut menyifatkannya perkara itu sebagai tidak masuk akal. Dalam satu hantarannya di Facebook, beliau berkata lebih mengelirukan apabila dimaklumkan pada fasa ketiga, semua sektor ekonomi akan dibenarkan beroperasi kecuali bagi aktiviti yang tersenarai dalam senarai negatif. Senarai negatif fasa 3 yang tidak dibenarkan beroperasi merujuk kepada aktiviti berisiko tinggi jangkitan COVID-19, antara lain termasuklah pub, spa dan salon kecantikan. Sehubungan itu, Zahid mempersoalkan jika Parlimen yang merupakan lambang demokrasi turut diletakkan dalam senarai negatif yang sama seperti pub dan spa. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu turut mengulangi gesaannya sebelum ini supaya Parlimen kembali bersidang secepat mungkin. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita yang seterusnya. Urusan surat menyurat dan dokumen rasmi kerajaan akan menggunakan nama rasmi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Ini menurut satu memo yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri pada 3 Jun lalu. Untuk rekod, nama rasmi atau nama sebenar Muhyiddin seperti yang tertera pada kad pengenalannya adalah Mahyadin Mat Yassin. Memo perhubungan yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin, Marzuki Muhammad, ditujukan kepada semua pegawai dan kaki tangan Pejabat Perdana Menteri. Pada 2 April lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam membatalkan satu perintah penahanan yang ditandatangani Muhyiddin kerana tidak menggunakan nama seperti dalam kad pengenalannya. Bagaimanapun, Muhyiddin telah menggunakan nama sebenarnya dalam kesemua 4 proklamasi darurat. Yang di-Pertuan Agong berkenan mempengerusikan sesi mesyuarat khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara hari ini. Mesyuarat itu dijangka mendengar pandangan pemimpin-pemimpin politik yang disampaikan ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong minggu lalu. Mesyuarat khas itu bermula pada pukul 2.30 petang disertai oleh 8 wakil Raja-Raja Melayu dan kenderaan diraja dilihat memasuki istana sejak tengah hari ini. Ini merupakan kali kedua perbincangan khas Raja-Raja Melayu diadakan sejak Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menaiki tahta pada 31 Januari 2019. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Ahmad Fadil Syamsuddin semalam berkata, pakar agensi kerajaan turut dijadual memberi sembah taklimat mengenai kesihatan, keselamatan politik dan ekonomi. Sultan Abdullah minggu lepas berkenan menerima menghadap 18 pemimpin politik kerajaan dan pembangkang secara bersemuka dan secara maya. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout.
It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Tiada sebarang dendam yang disimpan biarpun pernah diaibkan dan dipenjara sebelum ini, kata Presiden PKR Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, Anwar mengakui bukan mudah untuk beliau memaafkan, apalagi melibatkan maruah isteri dan anak-anaknya. Tahun lebih, 2,5 tahun lebih di penjara. Itu tidak mudah. Saya pun tak anggap macam mudah. Betul. Kadang-kadang gekam juga. Kadang-kadang kena kerajang. Ada. Bukan tak ada. Bagi manusia kita ada. Tapi kita fikir balik. Macam mana? Kita nak rangkul kekuatan, bawa perubahan, atau nak selesaikan masalah. Kita personally. Betul. Wow. Beliau berkata demikian melalui siaran langsung di Facebook berjudul Sembang Spontan bersama selebriti Aflin Shauki semalam. Terdahulu, beliau menjawab soalan Aflin yang bertanya bagaimana ketua pembangkang itu boleh berjiwa besar seakan adiwira dengan memaafkan seteru politiknya di sebalik pengalaman itu. Menteri Besar Perak Suarani Muhammad mempertahankan tindakan kerajaan negeri mengedarkan 20,000 telefon pintar kepada para pelajar. Ini berikutan terdapat kritikan beberapa pihak bahawa peranti itu tidak sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Kalau tidak ada sumbangan YTI Foundation ini, bermakna ribuan anak-anak orang B40 tidak ada satu peranti pun untuk mereka ikuti PDPR. Sekarang ada. Dengan spek yang ada itu mencukupi untuk ikut PDPR. So, saya nasihatkan kepada anak-anak di sana, daripada tiada lebih baik ada, gunakan apa yang ada. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebelum ini mengumumkan program jaringan prihatin dan keluarga yang layak di bawah program itu antaranya akan diberi subsidi RM300 untuk mendapatkan peranti pintar. Terdahulu dalam satu kejadian yang berlaku di Gombak, Selangor, seorang wanita memberitahu telefon subsidi yang diterima anak saudaranya terbakar ketika mengikuti kelas dalam talian Isnin lalu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusya Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.